Dua akta berkaitan rasuah iaitu Akta Dana Politik dan juga Akta Anti Lompat Parti berkemungkinan tidak akan ke mana-mana, tegas Datuk Seri Akbar Sattar. Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertaulah Malaysia itu mendakwa berdasarkan pemerhatian beliau, kedua-dua akta berkenaan hanya akan menjerat tengkuk ahli politik yang berkuasa. Akbar berkata beliau mempunyai pandangan bahawa sekiranya akta itu tidak diluluskan, ia sedikit sebanyak akan memberi kelebihan kepada mereka yang memerintah. Akta ni sukar untuk ahli-ahli politik yang berkuasa yang ingin melaksanakan akta ini. Sebab yang pertama, ia merupakan satu perbuatan ataupun satu akta yang mana ia akan memberi kesan yang negatif lah. Saya rasa selalunya apabila sesuatu negara itu, sesuatu parti itu memegang tampuk pemerintahan, selalunya apabila mereka melihat kembali kepada inti parti ataupun apa yang ada dalam akta itu, sudah tentu ia akan memberi kesan yang lebih, akan menjerat tekuk sendirilah itu. Jadi selalunya mereka tak akan luluskan sebab ia memberikan kelebihan untuk mereka memerintah. Jadi kesedaran saya agak sukar, tetapi janji-janji dari segi intellectual honesty, banyak yang janji-janji yang dilaksanakan, dikatakan walaupun termasuk dana politik pun tak dilaksanakan, walaupun dah semasa zaman Barisan Nasional, lepas tu PS, dan sekarang PN pun duduk macam tu. Jadi saya berpendapat bahawa kedua-dua akta ni lah, dana politik dan akta lompat parti ni tak akan ke mana-mana. Beberapa pemerhati politik berpendapat Akta Anti Lompat Parti sekiranya diluluskan akan mempunyai masalah kerana ia bercanggah dengan kebebasan berpersatuan mengikut Perlembagaan Persekutuan. Atas sebab itu perlu ada pindaan terhadap perlembagaan bagi membolehkan akta itu diluluskan. Sementara itu, Akta Pendanaan Politik juga sehingga kini masih belum mempunyai tanda-tanda akan dibentangkan di Parlimen, biarpun ia berkemungkinan antara solusi membanteras rasuah di kalangan ahli politik. Dalam pada itu, Akbar berkata gejala rasuah di kalangan orang muda juga membimbangkan kerana mereka tidak mendapat contoh atau teladan baik dari pemimpin sebelumnya. Kita tidak tunjuk contoh yang baik, dan juga orang muda ni kita tak memperbaiki krisis integriti yang sedang mengalami orang muda ni. Banyak kajian yang dibuat oleh pakar-pakar tempatan, sudah tentu ia akan memberi kesan tak baik kepada generasi muda ni. Yang ditangkap ini adalah orang-orang muda yang mana mereka ni bukan saja akan menjadi ahli politik, bahkan juga akan mengisi jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Ini satu perkara yang patut dilihat oleh kerajaan, kerana kalau tidak negara kita duduk situlah.